Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak bincang modul dulu kini set 4. Pada siapa-siapa kalau yang nak kertas ni boleh download di bawah description. Dan kita letakkan sekali dengan timestamp. So untuk mudahkan kamu lah nak cari mana soalan-soalan yang berkenan atau berkaitan. So kita mulakan untuk nombor 3. Ini adalah kuadratik. Kita selesaikan sajalah. Kita kembangkan saja. M darab M, M kuasa 2, M darab 3, dapat 3M sama dengan 20 tolak M kuasa 2. Kita susun saja. M kuasa 2, kita bawa bertukar simbol. Tambah 3M tolak 20 sama dengan kosong. 20 ni pun kita bawa pergi sebelah. So tukar simbol lah kat situ. Yang berubah simbol di sini dan di sinilah kepada siapa yang tak tahu. Kita teruskan. M kuasa 2 tambah 2M kuasa 2. So dapat 2M kuasa 2 tambah 3M tolak 20. So kita tekan sahaja kalkulator untuk mudahkan kerja. Kita pilih mode, bahagian equation. Kalkulator masing-masing lain-lain. Tekanlah macam mana nak dapat equation ni. Degree pastikan degree. B3 C dia negatif 20. Kita masukkan macam biasa. So bila tekan sama dengan, so dapat 5/2. Satu lagi negatif 4. 5/2. Satu lagi negatif 4. So untuk yang ini soalan tengok betul-betul. Pastikan tengok betul-betul lah. Soalan ini huruf M. So jawapan mesti huruf M. Jangan salah. Macam tu lah. So kita naikkan sahaja, dapat 2M tolak 5 sama dengan kosong. M tambah 4 sama dengan kosong. Ni kepada yang tak tahu, ni darab silang. Dapat 2M. 5 bawa ke sebelah kiri, dia jadi tolak. Ni darab. Bila kita dah susun macam ni, so letak je lah 2M tolak 5, M tambah 4 sama dengan kosong. Begini. Last kali dia tengok kat sini lah. M, M. Pastikan M, M. Baru dikategorikan betul lah. Kalau kamu tulis X, maka kamu akan hilang banyak lah. Maka kamu hanya di atas ini saja, satu markah sahaja. Bawah ni semua tak kira lah, sebab kamu tulis X. Tak ada kena-kena dengan soalan. So hati-hati kat situ. Banyak kertas yang saya tengok adalah separuh saja yang tulis X kat bawah tu. Hati-hati kat situ. Kita teruskan. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni persamaan linear serentak. Yang ini kita akan belajar guna kaedah selain daripada metrik. Saya tak nak kamu guna kaedah metrik. Guna kaedah biasa je lah. Yang penggantian. Atau yang satu lagi tu, penghapusan. Yang kita gunakan kat sini penghapusan. So kita akan darab. Kalau macam ni saya lagi suka ikut depan sahaja. Simple. So kita tulis saja 3M. Kalau baru belajar, tulis darab 3 darab 3 darab 3 tambah 6N sama dengan negatif 9. Ni daripada sini lah pergi sini. Lepas tu yang baki bawah dia adalah tulis yang kat bawah ni lah 3M tolak N sama dengan 5. Ni tak tahu, tulis 1. Kita tengok kat sini dia punya simbol. Kita akan kotakkan kat sini. Kita akan letak operasi kat luar. So operasinya adalah, kalau tengok kat sini, ini tambah, ini tambah. Yang ni kita nak hapuskan. Kita tengok mana yang kita nak hapuskan. Kalau N ni sama, contoh ini 6N, bawah pun 6N. So yang ini kita nak hapuskan. So kita tengok operasi depan ni. Sekarang ni kita dah nak operasi sini. So 3 dengan 3 lah. So sama, kita akan tolak
Kalau lain kita akan tambah. Okey, ingatlah itu. Okey, tolak sahaja. Okey, 6 tolak 1. Ini kalkulator lah. 6 tolak 1. Dapat 7N. Negatif 9 tolak 5. Negatif 14. Okey, ini dah boleh jawab sendiri lah. Ini saya tak tunjuk lah macam mana kamu nak dapat. Kan panjang lagi video ni. Okey, selesai itu. Saya rasa macam yang setanda kata kamu tu, ramai yang dapat jawab. Tak ada masalah untuk soalan ni. Okey, lepas tu kita masukkan sahaja nilai. Kita pilih mana-mana persamaan. Macam ni saya pilih yang ni lah, yang kedua. Sebab saya rasa macam lagi simple. Dia main rasa je semua ni. Okey, so M tolak 4 sama dengan negatif 3. So pindahkan sahaja. Negatif 3 tambah 4, kita pindahkan. So dapat 1. Kalkulator sahaja. Ni betul ni. Okey, sah. InsyaAllah lah kalau macam ni markah penuh. Kita ada masalah kat situ. Kita teruskan soalan nombor 5. Okey, ni sipadu silinder. Okey, kena baca soalan ni betul-betul. Soalan ni nak apa? Kalau baca betul, ada silinder dan ada satu lagi kon. Nampak kon dikeluarkan daripada silinder. Maksudnya ada silinder besar ni dikorek, dibuang kon tu. So bila ayat dikeluarkan, maksudnya kita akan tolak. Okay, kita akan tolak lah yang besar, tolak yang kecil kat sini. Jangan terbalik. Dia bukan tambah. Tambah tu kalau dia letak seketul lagi kat sini, boleh lah. Tu tambah lah. Tapi dia kata dikeluarkan. So bila dia kata keluar, maksudnya dikorek, dibuang. Isi padu dia akan berkurangan. Okey. Ketinggian 7, kon pula 4. Lepas tu diameter dia adalah 7. Diameter 7. So bila diameter 7, jari dia adalah 3.5. Okey, teruslah. Kalau kamu jumpa soalan macam ni, kamu tak payah tengok lagi lah. Kamu bahagi dua siap-siap. Lepas tu kamu tulis kat atas ni. Macam saya buat ni lah. Kamu tarik macam tu. Tak payah tarik keseluruhan 7. Nanti takut tersilap. Terus kita siap-siap bahagi. Lepas tu kita tulis kat dalam ni. Okey, tu cara nak jawab untuk keselamatan. Okey, kita kira kat sini. Saya conteng kat sini untuk senang nampak gambar. Silinder, simple. Silinder, umur dia pi j kuasa 2t. So kita darab saja 22/7 darab dengan jari dia 3.5. Jangan salah kat situ. Tinggi silinder yang ni 7. Okey, tekan saja kalkulator. Lepas tu dapat kon. 22 bahagi 7 darab 3.5 kuasa 2 darab 7. So kita dapat kat situ 269.5. Kita ambil sekali dengan point. Kon pula 1/3 pi j kuasa 2t. Okey, perbezaannya di jari sama 3.5. Perbezaannya di t lah, tinggi dia. Tingginya ada 4. Okey, ni sekejap saya guna kurungan, sekejap guna darab. Tak kisah pun mana-mana. Okey, kita tekan saja kalkulator. 1 bahagi 3 darab 22 bahagi 7 darab 3.5 kuasa 2 darab 4. Kita akan dapat 51.3333. So kita akan ambil 2 tepat perpuluhan 51.33. Ni tak payah benda lah, tak payah tambah lah maksudnya. Apa yang kita buat, kita tolakkan saja isi padu yang tinggal.
Tolak saja 269.5 tolak dengan 51.33. So kamu akan dapat jawapan 218.17. Okey, tinggal saja sampai sini. Kalau reti letaklah ini cm3. Tapi buat masa sekarang tak apalah. Takut kamu pening. Yang penting nombor ni dulu. Ni kemudian. Okey, nombor 6 kita terus. Penakulan. Tajuk penakulan. Sama ada penyataan berikut adalah ayat berikut adalah penyataan atau bukan penyataan. So kita tengok kat sini 3 darab 2. Okey, kalau kamu bayangkan orang cakap dengan kamu 3 darab 2. Itu maksudnya soalan sebenarnya. Bila soalan itu bukanlah. Ni bukan. Bukan pernyataan. Dia tak boleh ada soalan. Kalau penyataan ni dia tak boleh ada soalan atau arahan. Macam ni, negatif 2 lebih besar daripada negatif 1. Okey, dia beritahu. Kalau macam ni maksudnya dia beritahu lebih besar. Tak kira lah dia beritahu tu salah ke apa kan. Yang penting dia beritahu ke tak? Dia beritahu lah. So bila dia beritahu maksudnya dia penyataan. Berbanding dengan atas 3 darab 2. Macam tanya lah 3 darab 2. Maksudnya berapalah maksudnya. Tanya. Tu tanya tu. Okey, kalau berubah dia lain macam ni Kalau nak jadikan dia penyataan, kita tulisnya ni lah 3 darab 2 sama dengan 6. Ni beritahu nama dia. Okey. Selesai. Itu terusnya implikasi. Kita balikkan sahaja. Implikasi jika maka. Yang penting kamu ambil depan lah. Jika kamu ambil depan dulu, y lebih kecil daripada x, maka ambil yang belakang. Negatif y lebih besar daripada negatif x. Okey, yang setanda setakat ni baru nampak seorang salah lah, yang ni. Okey, kena belajar lagi lah. Terusnya kita akan ambil yang belakang pula. Okey, kita ambil yang belakang ni pula untuk letak kat depan. Begitulah kisah dia. Simple saja, tanpa suruh kira pun. Terus pergi yang bawah ni C. Ini kesimpulan. Kesimpulan biasa. Kita potong dulu mula-mula. Mana yang tak berkenaan. Yang ni lah tak berkenaan. Okey, ni kita potong. Siap-siap. Betul kita kira. 3, 3, 3. So kita letak 3. Sebab dia tak berubah. 1, 2, 3, 4. Dia berubah, letak N. Kurungan. Ikutlah sebiji. 3, 3, 3, 3. Letak 3. Susun lah. Tambah. Sama. 2 sama. So inilah jawapan dia. Di mana ada titik dengan koma tu. N sama dengan nombor dia ikutlah 1, 2, 3, 4. Okay, ikut turutan 1, 2, 3, 4 sampai 4 lah. Dan titik, titik, titik. Okay, itu cara dia. Selesai lah kat sini. Okay, ni tak payah. Kita pergi bawah ni. Kebangkalian. Nombor 8. Okay, kalau baca arahan kat bawah ni. Sekeping kad dipilih secara awak daripada kotak P. Yang pertama dia ambil kotak P. Kemudian satu kad lagi dipilih daripada kotak Q. Yang kedua. Gitulah. So maksudnya ringkas saja soalan ni. Nombor 1, nombor 2. So 2, 3, 5 lah. Pecahkan. Kalau kita dah ambil 2, so kebangkalian lain kita boleh dapat antara A, C dan E. Itu saja. Okey, ni insya-Allah kamu boleh jawab semua ni yang kat bahagian sini. So kita tulis kat sini 2A, 2C, 2E. Okey, daripada sini kalau nak cantik kamu susun lah. 2A,
2C, 2E dan sebagainya. Okay, susun dah betul-betul Takut kau salin sampai tak kat mana je aku buat. Okay, ini adalah jawapan dia. Kamu boleh tinggal macam ni pun tak ada masalah. Atas ni ini sebenarnya pun dah dapat markah. Tapi untuk kamu tengok nanti susah lah. Macam ni lebih senang tengok sebenarnya. Kamu dah nampak dah. Okay, seterusnya kat sini kalau contoh soalan 5 markah, bawah ni automatik 2, 2, atas ni maksudnya 1 lah. Sini 1 markah. Macam tu cara pemakaan dia. Kalau sini tulis 6, maksudnya kat sini 2 markah. Sebab dia ringkas, dia 1 markah. Terus kat sini soalan dia tanya 1 nombor ganjil dan 1 vokal. 1 nombor ganjil dan vokal. Dan bila dan maksudnya jawapan dia mesti sikit. Itu biasalah kita dengar tau. Okay, dia dan, dia serentak. Dua-dua mesti ada. Kalau tengok kat situ ganjil nombor 3. 5 pun ganjil. Okay. Ini semua kita boleh ambil agaknya. Lepas tu dia kata dan vokal. Vokal A, E, I, O, U. Dia mesti serentak lah. So inilah jawapan dia. 3A, 3E, 5A, 5E. Okay, 3A kalau tengok ganjil, vokal, betul tak? Betul. 3E, 5A, 5E. Cek balik lah. Dia dan, dia serentak. Dia mesti dua-dua. Okay, kat sini belum habis lagi sebenarnya. Ni baru 1 markah. Tu yang kata ada ni sebenarnya ada 2 markah. So mana datang lagi 1? Kebangkalian kamu. Kamu kena tulis lah. 4 perkan dengan, sebab ada 4, bahagi dengan keseluruhan ada berapa? Ada 9. Ni kalau boleh kecil-kecilkan. Kalau tak boleh dah ni. Ni 1 markah lagi kat sini. Lebih separuh kertas yang setanda. Memang sangkut kat sini lah. Tak dapat. Sebenarnya padahal tulis je jawapan kan. Kamu dah betul dah depan ni. Tapi belakang ni kamu tak tulis. So hilang markah lah. Tak apa. Belajar lagi. Okay, kita teruskan. Nombor 2 atau konsonan. Atau 2 atau konsonan. Tak serentak pun tak apalah, maksudnya atau. Salah satu ada, kita ambil. Okay, setandakan kat bawah sini. 2 atau konsonan, maksudnya ada nombor 2, kita ambil. Lepas tu 3A, dia bukan nombor 2 lah, semua ni bukan nombor 2. Tapi mungkin dia adalah konsonan. Tengoklah konsonan C, ni kita ambil. Dan ni kita ambil lah. So itu jawapan dia. 2A, 2C, 2E, 3C dan 5C. Total semua ada 5. So 5/9. Macam itu saja. Simple saja. Satu-satu. So dapat 5 lah semua. Okay, kalau bezakan ni lah dan atau. Okay, kalau atau cukup 1 ada jalan. Atau ni lebih banyak. Teruskan lagi soalan seterusnya. Nombor 9. Kalau tengok soalan TR sama dengan 7 cm. Sebab dia beritahu kat situ. RST adalah semi bulatan. So ini pusat dia. TR 7. Maksudnya kat sini dia punya jejari 3.5. Tu kena tahu tu. 3.5 ni. Jejari dia. Yang kita sebenarnya nak cari jejari. Sebab kita nak gunakan dalam rumus kita. Seterusnya kat sini 3.5 dengan 4.5. Kalau kita totalkan dapat 8 sini 8 cm. Kita tak tahu kat sini. Sini tak tahulah. Kita nak kena kira lah tu maksudnya. Kalau macam tu. Okay, kita pergi tengok kat soalan. Dia tanya perimeter. Automatik. Tulis siap-siap. Rumus 2 pi j. Ini dah biasa kita buat. Luas. Automatik pi j kuasa 2.
Ini dululah, kamu kena conteng dulu sebelum kamu nak buat jawapan. Seterusnya kita akan jawab perimeter seluruh rajah. Bila seluruh rajah maksudnya keliling sahaja. Tak payah nak masuk dalam-dalam ni. Dalam-dalam ni pun tak payah masuk. Keliling sahaja. Lagi simple lah sebenarnya. Kalau kita tengok kat sini, kita cek satu-satu. Keliling tadi yang saya dah beritahu ni 8. Kita dah dapat ni 15. Sini tak tahu betul. Sini tak tahu. Sini pun tak tahu. Sini tahu. Okey, sini adalah 3.5. Situlah. Tapi kita boleh tahulah ni keseluruhan ni sebenarnya. Ini adalah segitiga. So, bila melibatkan segitiga, ia adalah teorem Pythagoras. Kalau tengok kat situ ni 8. Sini 15. So, sini berapa? Kita nak cek yang paling panjang. Bila panjang, teorem Pythagoras senang je. Dia ada antara panjang dengan pendek sahaja. Ada dua. Panjang kita tambah, pendek kita tolak. Ini rumus ni. Cara nak ingat lah sebenarnya. So, sekarang ni kita akan cari yang panjang. Tengok sekali pandang pun kita tahulah ni panjang. Kalau tak perasan juga, tariklah benang. Okey, dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Itu adalah yang paling panjang, atau nama dia hypotenuse. Teruskan kita ukur sini. So, kita namakan sinilah huruf C lah, kita namakan C. So, 8 kuasa 2 kita akan tambah dengan 15 kuasa 2. Tambah sebab dia nak cek yang panjang. So, kita tambah saja 64. 15 dan 15 dapat 225. Kalau tak buat, kalau macam takut-takut tulislah 200. Tekanlah kalkulator kan, 225. Tapi bila kita tambah 289. Bila dah siap macam ni, kau tahulah takkan nak tulis sini 289. Teruk no. Okey, maksudnya ada apa yang tertinggal? Punca kita tertinggal lah kat sini. Macam tu. Tu cara jawab. Tu tekan sahaja kalkulator. Kalau was-was, ada orang dah boleh congak dah ni. Dia tahulah berapa jawapan dia. So, kita akan dapat 17 kat sini. Keseluruhan sini 17. Ataupun kalau kita lukis kat gambar sini, sini 17. Nampak kat situ. Contenglah kat sini. So, sini 17. Sini dah 7. Dah tinggal 10. Tinggal 10 lah kat situ maksudnya. Kat sini. Boleh tengok kat sini betul-betul. Sini 7. Sini 10 lah. So, sini 10 keseluruhan kat sini. 10 cm. Nanti kita nak gunalah benda ni dalam mencari perimeter. Kita teruskan. Nak mencari kat huruf S ni satu lagi. Ini sudah conteng dah. Dah rabak dah ni. So, benda ni kalau dah conteng macam ni, kerja kamu adalah lukis lah. Keluarkanlah gambar ni. Ini adalah separuh bulatan berjejari 3.5. Macam tu lah yang penting jejari tu. So, kita nak ukur dia punya lilitan tepi tu, atau panjang lingkup kita kata. Kamu boleh guna rumus biasa. Yang biasa saja, yang tu lah. 2 pi j. Letak depan sudut kan. Kalau ni sudut dia 180 darjah. Sebab dia separuh. Bahagi 2 lah. 360 bagi 2, 180 per dengan 360. Ni kamu akan dapat sama jawapan dia. Kalau kamu guna yang lain, maksudnya kamu guna 2 pi j juga. Sebab kamu tahu ni separuh bulatan, kamu buat apa? Kamu letak 1 per 2. Masih sama lagi sebenarnya. Sebab 180 bahagi 360. Kalau kamu tak boleh nak congak, kamu tekan kalkulator. 360. Kalau tekan, kan tu separuh. Nampak? 1 per 2. Samalah maksudnya. Ada orang guna 180. Pernah 360. Ada orang guna 1 per 2. Dan ada yang lagi advance pakai 50%. 50 per 100 pun ada juga. Okey, boleh. Tak ada masalah. Boleh semua. 3-3 betul.
Tapi biasa saya rekomenkan tengok sudut ni lah. Sebab kau senang nak hafal lah. Macam ni kan kita apa-apa pun kita per dengan 360. Bawah ni memang dah tetap. Atas ni je berubah. Kalau macam ni kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni. Takut kamu tak boleh nak terima untuk pelajar yang tak boleh nak ingat sangat lah. Banyak benda lain kamu nak ingat. So simple kan yang ini lah, kamu ikut yang ini. Letak je, carilah sudut dia. Pandai lah kau cari. Okay, kalau dia kata sukuan maksudnya 90 darjah. Kalau dia cakap separuh maksud 180. Begitulah seterusnya. Okay, kita teruskan. Takut panjang lebar pula. Selesai kan? So dapat darab je lah 360, darab 2, darab dengan 22/7, darab dengan jari ni adalah 3.5. Okay, kita tekan, potong. Susah pula potong kan. So tekan calculator sepotong lah tu 3.5 11. Okay, kita akan dapat 11 lah. Kamu kalau tak tahu, kamu tekan kalkulator penuh. Sebab saya tahu yang ni boleh potong ni. Ini boleh potong dengan 2 kat sini. Tu yang saya tekan kalkulator sekali jalan tu, yang kat belakang ni sahaja. Okay, ataupun kamu tekan kalkulator penuh, sama je jawapan, tak ada masalah. Tambah lagi 5 saat saja. Tak ada beza pun. So kita akan dapat kat sini adalah 11 cm. Kita ukur keliling lah. 11 tambah 10 tambah 8 tambah 15. Itu sahaja. Okay, ni keliling dia. Kamu kena tulis lah. Saya kena tulis juga ni. Ada orang dia tak nak ikut sangat lah apa orang cakap. Okay, kamu tambah saja 11 tambah 10. Tambah lagi dengan 8 tambah 15. Okay, 21, 29, 54. 54 apa? 44. Okay, 21, 29, 39, 44. Okay, maafkan saya lah. 44 cm. Okay, selesai. A, perimeter baru A. Sebab saya terangkan yang ni panjang. Saya ringkas ini. Luas kawasan belorik. Bila dia kata belorik sahaja, ini kita ambil penuh. Samalah kita pakai yang 180 tadi. Yang ini kita ambil penuh. Saya namakan A. Lepas tu ada yang putih ni, automatik kita kena tolak. Okay, ni saya namakan C. A, B, C. A besar, kita akan tolak dengan B. Lepas dah tolak, kita akan tambah dengan C. Jangan terbalik lah. Jangan kau tolak dengan C pula. Tak ada kena-kena. Okay, kita nak tambah keliling ni. Kita nak gabung dengan semua lah yang belorik. A dengan C tu kita akan tambah, tolak dengan B. So A tu adalah segitiga. Ni bukan bulatan, ni segitiga. Bila nama dia segitiga, janganlah kau pakai rumus 2 pi j pula. Pi j kuasa 2 ke. Jangan gunakan semua benda macam tu. Okay, kita tengok kat situ 8 dengan 15. Kita gunakanlah rumus yang biasa belajar daripada sekolah rendah tu. Panjang darab lebar. So setengah darab panjang darab lebar. Okay, begitulah cara dia. Okay, boleh potong sahaja. Dapat 60 ataupun kalkulator. Itu untuk segitiga A lah. B pula adalah ni bawah bulatan. Okay, sudut dia adalah 60 darjah. Sini 3.5. Macam tu lah gunakan. Ada sudut, ada jejari. Gunakan sajalah pi j kuasa 2. Rumus ni lah. Ni yang kita siap-siap tu. Tulis. Takut salah kan. So kita tulis siap-siap pi j kuasa 2. So kita letak sudut sahaja ke depan. Simple lah. Tinggal jawab je. Dia dah menyengit dah ni.
Okay, 60 per 360 darab 22 bahagi 7 darab dengan 3.5 kuasa 2. So dapat kat situ kita akan ambil perpuluhan 6.42. Tengok betul lah kat sini. 6416. 6 ni dah kena bunda. Jadi 2 lah kat sini. 1 tambah 1. So 6.42 kat B. Terusnya kat C pula. Okay, separuh bulatan jejari 7. Jejari 3.5 sama. Kita buatlah. C gambar juga bagi senang faham. 180 darjah jejari 3.5. So kita buat lah. Pi J kuasa 2 180 per 360. Okay, buat je macam biasa. Satu 80 bahagi 19.25. Terusnya macam tadi yang kita kata, yang besar A kita akan tolak dengan yang kecil tadi, yang putih tadi B. Lepas tu kita tambah dengan yang C. Simple gitulah. Tapi yang kamu kena tulis lah benda-benda ni. 60 tolak 6.42 tambah 19.25. Tekan kalkulator saja. InsyaAllah selesai. Okay, setunjuk je tekan kalkulator ni. Sepatutnya boleh potong lah video ni. .83 kita akan dapat macam tu. Selesai. Okay, insyaAllah betul lah. Terusnya kita pergi ke soalan nombor apa ni, 11. Kita lompat satu. Metrik. Okay, metrik ni ada agak baru sikit untuk kamu sebab ada pecahan. Ada yang tanya macam mana nak tukar terbalik kan ni Okay, dia tak susah pun, kamu hanya letak negatif lah. Okay, ni metrik. Bila jumpa 1001 macam itu kita cerita, maksudnya metrik biasa. Yang biasa dia jumpa dengan yang songsang. Tu baru dapat 1001. Ni identity nama dia. Metrik identity. Dia tengok dia punya songsang dia tu, dah dapat lah identity dia. Sekarang ni kalau macam ni yang simple, tak ada apa-apa, maksudnya yang biasa. Kemungkinan besar P ni adalah dia punya songsang. Terbalik pun tak apa, tak ada masalah. So kita akan songsangkan yang depan ni. Okay, sebab kita tengok kat sini ni biasa. Kalau tak faham juga, ini ni songsang dia. Macam tu je. Terselesaikan. Ada pelajar yang tukar kan 3/2 ni. Boleh tak ada masalah. Kamu jadikan dia dalam perpuluhan. Itu lagi senang sebenarnya. 3/2 maksudnya 1.5. Kalau tak reti tekanlah kalkulator. 1.5. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh, kalau dia tulis kat ni 1/3. Contoh yang tadi 3 bahagi 2. Kita dapat macam ni kan. Kan cantik nombor tu, 1.5. So kamu boleh ubahlah kat dalam ni 1.5. Tak ada masalah. Tak salah pun. Yang masalah kalau ada setengah soalan, contoh dia bagi 1/3. Bila 1/3 dia 0.33333. Kamu tak boleh lah ambil 2 tepat perpuluhan. Tak boleh sebenarnya salah kalau ambil 2 tepat perpuluhan baru soalan. Kalau kat jawapan tak ada masalah. Sebab baru soalan saja kamu dah ambil 2. Kebangkalian lain jawapan tu ada kat ujung nanti. So tak payahlah. Okay, yang mudah
Kalau boleh ubah jadi perpuluhan cantik, kamu pakailah. Kalau tak, kamu ikut je lah apa yang kamu belajar selama ni. Iaitu kita akan darab lah A, B, C, D. A darab dengan D, tolak B, darab dengan C. Macam itu saja. Negatif 1, 1, negatif 2, negatif 3/2. Okay, kita swap saja. Yang pertama kita swap atas pergi bawah. Betul, swap. Lepas tu ni stay tapi letak negatif. Tu cara nak ingat lah. Ini bukan terbalik, kita tak payah terbalikkan, kita letak negatif saja. Dah betul lah tu. Terusnya tekan saja kalkulator untuk memastikan sungguh-sungguh jawapan tu. 1 dan negatif 1 pun tekan kalkulator, tak ada masalah. Kau orang tahu pun kau tekan apa. Tapi kalau anak kau tengok, malu sikit lah. Okay, negatif 4. Kalau dah ada anak. Okay, negatif 1/4. Letak je lah. 3/2, negatif 2, 1. Okay, siap. Sampai situlah. Okay, ini setakat ni insyaAllah. Sampai sini betul lah. Tapi kalau masa periksa nanti, negatif kat bawah ni salah. Kamu kena letak negatif ni kat tengah-tengah. Tak apalah, itu kemudian lah. Kita belajar pelan-pelan lah. Kalau saya nak betulkan semua sekali, nanti kau tak boleh nak terima hakikat. Okay, kita belajar satu-satu. Okay, ini selesai. Yang A, ni 2 markah. Kita terus yang bawah ni. Sama je macam biasa. So, ubah kat sini. B. 1, 2, 3/2, negatif 1. Okay. Ini salah satu cara. Ni kalau ikut betul-betul lah. Sebenarnya lah. Kalau yang sebenarnya, kamu sebenarnya boleh ubah dulu siap-siap. Contoh macam ni pecahan kan. Kamu darab dulu siap-siap. Darab dengan 2. So bila darab 2, 3/2 darab 2 dapat 3x. Tolak 2y. Sama dengan negatif 14. Kamu akan ambil atas ni dengan yang bawah ni. So, kalau kita susun 1, 2 sama. Okay, ni cerita lain Ni cerita tadi ni. Kita nak cerita lain ni. 1, 2 bawah dia 3 negatif 2 x, y. Sebelahnya 6 dengan negatif 14. Ni salah satu cara. Betul. Tak ada masalah Ni sama je. Kiri dan kanan sama jawapan. Kalau sesuruh kamu tukar yang kepada sini lah. Sebab sangat sukar sikit lah kalau ada pecahan ni sebenarnya dalam ni. So cara nak mudah, kamu tukar siap-siap dulu. Macam biasa kita buat persamaan linear serentak. Kita darab 2 dulu. Atau ikut simbol bawah ni lah. Sebab ni pecahan 2. Kita nak matikan 2. So kita darab 2 lah. Kalau pecahan ada 3, kita darab 3. Macam ni lagi simple. Okay. Okay, tapi ni tak cukup ruang ni. Saya bawa pergi sini So kita terus x, y turun bawah. Yang ini wajib tulis. Tak tulis, bawah tak dapat markah terus. Okay, kamu boleh jawab terus. Negatif 2 tolak 6. Okay, selompat lah tu. Okay, saya songsangkan saja. Ini pergi sini songsang. Saya tak tunjuk lah salah satu. Macam mana dapat. Darab je lah. Congak saja. Tak semua benda saya nak tekan kalkulator. Ada benda boleh congak je. Apa salah pula ni. Kat mana salah ni. Okay, terus. Tak ada. Memang tak ada salah. Okay. Tersusun. Okay, gunakan kaedah apa yang kamu tahu. Okay, ada orang guna kaedah biasa, buku teks. Ada guna yang kaedah roko.
Sama je semua. Janji dapat jawapan, jangan salah. Okey, kita darab saja. Negatif 2 darab negatif 4 dapat 8. Negatif 2 darab 6 dapat negatif 12. 1 darab negatif 4 negatif 4. Negatif 3 darab dengan 6 negatif 18. Okey, kita selesai kat situ. So, sini negatif 1 per 8. 8 tolak 12 dapat negatif 4. Dan ni dapat negatif 22. Ni macam je ni. Allah. Okey. Ni dia silap Silapnya kat mana? Sini 14 ni. Patut tak salah. Okey, ni 14. Walaupun ni rekod video, tapi saya tak ada nak repair video ni. Okey. Kita dapat kat sini, kita ubah Y sikit. Negatif 14 dengan negatif 2 dapat 28. So, saya potong sini. Negatif 14 darab negatif 2 dapat positif. Negatif-negatif positif. 14 darab 2, 28. 28 tolak 12 sebab kita darabkan klik ujung dengan ujung. So, dapat kat sini 16. Okey, selesai situ. Kita repair lagi kat sini. Negatif 14 darab 1, negatif 14. Tolak dengan negatif 18. So, dapat negatif 32. Okey, kalau kita tengok kat sini. Kita buat je lah. Mana yang kita rasa betul kan. Okey, selesai situ dulu. Nampak? Ni pun betul. Pun nampak cantik sikit. Okey, kita jangan tinggal kat sini saja. So, kita darab dengan dalam lah. Negatif 1 per 8 darab dengan 16. Okey, saya tunjukkan cara. Kalau yang tak reti juga. Negatif 1 per 8 darab dengan 16. Okey, ni salah satu cara lah. So, dapat negatif 2 bawah pula. Negatif 1 per 8 darab dengan negatif 32. So, dapat 4. Nampak kat situ. Okey, sampai sini belum selesai. So, kamu kena bentangkan jawapan kamu. Sebab ni dalam matrik lagi. Tapi kalau ikut logik sebenarnya dah betul lah ni. Okay, X 2, negatif 2, Y sama dengan 4. Sama lah. Boleh check lah kat jawapan kamu. Pastikan kamu buat dulu. Ni saya tunjuk cara lain lah. Sebab yang tepi ni dah ramai buat ni. Ni ramai betul. Saya tunjuk yang ni. Gunakan kaedah penambahbaikan lah kat sini. Untuk keselamatan sebenarnya. Tanpa letak pecahan. Tanpa pecahan. Dalam ni tak ada pecahan. 3/2 ke tak ada. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau dah biasa tak ada masalah. Mana-manalah yang kamu suka. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.